paksi X Nyatakan nilai terkecil bagi K di mana fungsi X ialah hubungan 1 kepada 1. Okay, sekarang ni fungsi ni adalah hubungan banyak kepada 1 kan? Ni macam ni banyak kepada 1 tu. Maksudnya kalau objek X kan objek, X objek, Y image, Okay, jadi objek kita, let's say lah objek kita ini dengan yang ini. Ada 2 objek. So image dia ada 1 je. Nilai yang sama kan? Gitu. So ini adalah banyak kepada 1. 2 objek kepada 1 image. Okay, so kuadratik punya hubungan adalah hubungan kuadratik adalah banyak kepada 1. Okay, tapi soalan kata dia nak K ni dalam keadaan hubungan dia 1 kepada 1. Okay, so macam mana nak jadikan hubungan dia 1 kepada 1? Dia mesti macam bahagi dua benda ni macam bahagi dua benda ni supaya separuh daripada ni jadi hubungan dia 1 kepada 1. Sama ada let's say yang ini K lah, bahagi 2 ni dia jadi ini adalah K. Okay, ni adalah K. X sama dengan K. Ini X sama dengan K. So sama ada X kurang daripada K ataupun X lebih besar daripada K, hubungan dia akan jadi 1 kepada 1. Faham tak? Faham tak? Nak saya ulang ke? Cikgu ulang balik. Okay, di sini okay, dia adalah kuadratik tahu kan dia kuadratik. Okay, kuadratik ni hubungan dia adalah banyak kepada 1. Okay, nampak kan kenapa hubungan dia banyak kepada 1 tadi? Maksudnya kalau misal kata sekejap ni macam ni cakap banyak kepada 1. Pada satu image Y, pada satu image Y, let's say lah image Y, dia ada 2 objek. Bagi image Y ni dia akan ada 2 objek yang berlainan. X1, X2. So itulah. Jadi hubungan dia banyak kepada 1. Tapi soalan nak hubungan kuadratik ni yang 1 kepada 1 punya. Bagi X lebih besar daripada K. Okay, maksudnya K ni adalah berada di paksi X. K ni berada di paksi X. So K berada di mana-mana. Kalaulah dia nak nilai minimum bagi K, kalau fungsi ni hubungan dia 1 kepada 1. Macam mana nak dapatkan hubungan dia 1 kepada 1? Dia mestilah bahagi 2 ni. Okay, ini K. Maksudnya hubungan dia akan jadi 1 kepada 1. So X yang belah sini dah tak masuk dah. Macam ni. Okay, X belah sini dah tak masuk dah. So untuk yang ni, X lebih besar daripada K, hubungan dia akan jadi 1 kepada 1. Yang ini. Dah jadi 1 kepada 1 kan? Sebab yang belah kiri tu dia dah tak masuk dah. Okay? Faham tak? Kalau misal kata dia kuadratik macam tu tak ada nilai X lebih besar daripada K ke apa ke, hubungan dia adalah banyak kepada 1. So kita sekarang nak 1 kepada 1. So kita bahagi 2 sebab dia simetri kan? Kuadratik ni dia simetri. Okay, jadi kita nak tentukan nilai K ni apa? Macam nak tentukan nilai K ni? Allah, terpadam semua. Macam nak tentukan nilai K ni apa? Tengah-tengah dia. Macam ni? Nak tentukan tengah-tengah? Paksi simetri? Macam nak tentukan paksi simetri? Tahu tak? Macam
Encik tentukan paksi simetri daripada persamaan ni. Negatif B per 2A. Betul. Negatif B per 2A persamaan paksi simetri. Persamaan paksi simetri. Okey. X sama dengan negatif B per 2A. Negatif 6 per 2 negatif 1. So paksi simetri dia 3. Okey. So K ni sama dengan 3 lah. K ni sama dengan 3 So paling minimum untuk jadikan hubungan ni 1/1 adalah K sama dengan 3. So X lebih besar pada K. So X lebih besar pada 3. Maksudnya K sama dengan 3. Okey, kenapa paling minimum yang tu? Dia boleh jadi je kalau kita letak dekat sini. Kalau kita letak kat sini, okay, dia lebih besar ini kan. Okay, ini lebih besar belah sini. Boleh jadi 1/1 juga. Tapi kita nak yang paling minimum, nilai terkecil bagi K. So betul-betul separuh. Betul-betul separuh. Kalau kurang daripada separuh kat sini, contohnya kat sini, dah tak boleh. Sebab nanti dia akan ada 2 X kat sini dan kat sini. Akan ada 2 image, 2 objek. Dia akan jadi magnitude 1. So betul-betul kat puncak dia. Kat puncak dia, atas simetri dia. Okay. Okay, selain daripada persamaan paksi simetri, ada cara lain. Macam mana? Kita cari dia punya pintasan. Okay. Pintasan ni berapa? Menu polinomial degree 2 negatif 1 6 negatif 5. Okay, so pintasan dia dekat 5 dengan dekat 1. Okay, jadi macam nak cari tengah-tengah dia? Titik tengah X1 tambah X2 bahagi 2 titik tengah. So 1 tambah 5 bahagi 2. Berapa? 3. Okay, so ada 2 cara. Macam mana nak cari tengah-tengah bagi kuadratik. Okay. So nombor 10 dah buat. Nombor 11. Okay, raja 2 menunjukkan graf garis lurus yang diperoleh dengan memplot y² melawan square root x. Formula ubah x dan y dihubungkan oleh persamaan. Okay, so kita tengok ini, kita kalau ini hukum linear first kita tengok dia punya paksi. Okay, paksi dia. Itu sebab dia boleh dapat garis lurus. Sebab dia punya paksi dia bukan sekadar y kecil dengan x kecil. Okay, so ini persamaan dia. Okay, ini paksi y, paksi x dia. Bermaksud ini kecerunan dan ini pintasan y kan. Okay, so diberi kecerunan garis lurus tersebut ialah 3/2. Okay, dalam bentuk ungkapkan persamaan dalam bentuk linear dia kan. Okay, so macam nak ungkapkan dia? Y². Kecerunan kita dah ada. 3/2 terus substitute X tambah, okay, pintasan Y, dia tak bagi pintasan Y. Macam nak dapatkan pintasan Y? Titik. Okay, masukkan titik. So kita ada titik ini. Kita ada titik ini. Jadi ini dia bukannya titik XY tapi dia adalah titik ni kita ikut ni. Ini adalah square root X. Yang ini adalah y². Kalau kita macam koordinat yang biasa tu, ini y, ini x. So kalau kita dari titik AB, ini adalah x, ini adalah y, okay, kan? Okay, tapi sebabkan kita punya paksi skandar lain, y², jadi 13 tu mewakili y² dia, square root x tu mewakili 8 tu Okay. So y² ni adalah 13 sama dengan 3/2. Square root x ni adalah 8 tambah n. Okay, jadi n sama dengan 13 tolak 3/2 8. So n sama dengan 1. Jadi jawapan A ni adalah
Y squared sama dengan 3/2 square root X plus Y. Okay. B, cari nilai X apabila Y sama dengan 4. Okay, ganti je lah. Ini Y kecil tau. Cikgu, Higher. yang 8 tu punca 8 ke darab 8? 8 sebab betul tak? Ini 8 dia square root. Dia memang kena tengok paksi dia. Kita kena hati-hati kat sini. Y squared ni adalah 13 sorry. Square root X tu 8. So jangan letak square root lah. Nanti tak dapat jawapan. Okay. So cari nilai X apabila Y sama dengan 4. Okay, so Y ni Y betul Y kecil je. So Y kecil tu maksudnya kita 4 square lah. Kejap sama dengan 3/2. Okay, so dia nak nilai X ni bukan square root X. Okay, so tambah 1. Jadinya apa ni? 4 squared tolak 1. Okay, so 15 darab 2/3 kan, sama dengan square root X ni. So 15 darab 2/3. Okay, 10. Okay, square root X sama dengan 10. Maksudnya X sama dengan 10 square 100. Okay. Okay tak? Boleh ni soalan ni? Boleh. Okay. Soalan 12. Darjah 3 menunjukkan satu kawasan OABCD bagi sebuah bulatan berpusat di O. Okey, maksudnya dia asalnya dia bulatan Ini bulatan sebenarnya, bulatan. Okey, berpusat di O. Okey. So dia nak yang jejari 7. So jejari 7 perintas BC 8. Okay, so jejari 7 ini 7, yang ini 7. Maksudnya ini pun 7. Okay, dalam soalan sukatan membulat kemahiran yang awak perlu ada adalah mewujudkan garis yang lain. Selain daripada garis yang obvious, korang kena pandai wujudkan garis-garis yang hidden lah, yang tersembunyi supaya kita senang nak jawab. Okay, so ini pun 7 Okay, sebab dia jejari kan, so ada garis kat situ 7 dan perentas dia 8. Okay, so senang lah kalau macam ni kita nak BOC kan. Okay, dia adalah segitiga. Kalau segitiga ni kita ada formula segitiga. Kalau sektor kita ada formula S, ini theta, ini jejari, ini S sama dengan J theta dan radian. Kita ada formula luas sama dengan setengah J squared theta per dalam radian. Kemudian kita ada segitiga yang selalu juga ditanya. Kalau segitiga kita ada C kat sini, theta AB. So, kita guna formula dalam penyelesaian segitiga C squared sama dengan A squared tambah B squared tolak 2 AB cos theta. Theta dengan C ni bertentangan. So theta dengan C ni bertentangan Okay. Dan luas dia. So luas bagi ini adalah A sama dengan
A sama dengan setengah AB sin C kan, sin theta. Okay, cos ini degree darjah darjah. Segitiga kita, kalau melibatkan trigo je kita pakai darjah. Kalau tak ada trigo tu macam yang sektor tu kita pakai radian. Okay, so sekarang ni kita ada segitiga. Segitiga, so kita tak gunakan luas sebab tak ada kaitan dengan luas. Kita pakai formula yang ini So 8 squared bertentangan kan. 8 squared sama dengan 7 squared tambah 7 squared tolak 2 7 cos theta. So macam mana nak selesaikan ni? Shift off. Okay. Sekejap, sebelum shift off tu saya ajar dululah So ini 8 square, ini 64 sama dengan, okay, selesaikan yang ini dulu. Ini selesaikan. Okay, ini 1, yang ini 2. Okay, yang ini 3. Selesaikan dulu. 7 square tambah 7 square 98 tolak dengan 2 darab 7 darab 7 98 cos theta. Okay, lepas tu kita pindahkan 98 cos theta sama dengan 98 tolak 64. So cos theta sama dengan 98 tolak 64 bahagi 98. So 0.3469. Jadi theta sama dengan shift cos. Okay, 69.7. Kita nak ambil 2 tepat perpuluhan kan, tapi sebab dah bundakan jadi 29.7 je. Okay, ini adalah dalam darjah sebab melibatkan cos dalam darjah. So kita kena tukar kepada radian. Okay, tukar kepada radian. Dr. Pi. Dr. Pi maksudnya per 180. So darab ada tak kata 3.142? Okay, kalau tak ada kita boleh tekan je pi per 180. 1.2165 radian. Okay. Oh, shift cos tadi. Macam ni? Shift cos pula. Shift soft. 8 squared alpha 8 squared sama dengan 7 squared tambah 7 squared tolak 2 7 ni cos x ni. Okay, so kita nak teka x ni berapa? Okay, kalau awak tengok sudut ni, sudut dekat sini, dia sudut tirus. Tak kisahlah area tu lah, nak teka sudut tirus ke sudut cakar ke boleh juga. So mungkin saya teka dalam 70 dah jawapan ni pula 80 saya teka dalam 80 darjah. So tekalah 80 letak sini sama dengan. Okay, so tu jawapan dia 69.7. Lagi cepat ni. Okay, kertas 1 boleh buat macam ni Kertas 2 saya risaulah, tapi kena semak jawapan juga. Okay. B perimeter kawasan OABCD. Perimeter kawasan OABCD. Okay. So ini adalah 14. Kita dah tahu 14. Okay, kemudian yang ni panjang lengkok ni ni soalan ni. Okay. A, B, C, D. Okay, berapa panjang lengkok tu? Ini dia kata hemisfera ke? Dia kata tak AOD ni garis lurus? Yep. Tak ada kan? Kalau dia tak kata kita tak boleh assume kan AOD ni garis lurus? Boleh kan? Boleh pula. Tapi jawapan dia pasal garis lurus. Hey.
Tak. Oh. 8, ini settle 8. Okay, so sekarang yang ini Ini dengan ini. Macam okay lah, tak apalah, assume je lah kan. Patutnya tak apa, garis lurus. Okay, so pi lah yang ni kan 180 darjah kan sama dengan pi radian kan, 180 darjah sama dengan pi radian. Maksudnya kalau biasa kita buat 180 tolak sudut tu, kita boleh je tolak pi tolak 1.2165 radian Okay, ni untuk dapatkan sudut di sini dengan di sini. Okay, so shift pi tolak 1.2165 1.9251. Okay. Okay, lepas tu ini S sama dengan J theta kan, kita nak dapat AD tambah CD ni adalah sama dengan jari 7 1.9251. Okay, darab dengan 7. So 13.476. Okay, tambahkanlah 13.476 tambah dengan 7 tambah 7 tambah 14 lah. Tambah 14 tambah 8 tambah 14 tambah 35.48. Okay. Okay, boleh soalan 13. Panggil orang nak? Ada. Zaman ni seorang jurutera perlu membina sebuah jabatan A, B, C. Okay. So kalau misal kata ada gambar rajah pelik-pelik macam ni kan, korang buat je gambar rajah tu seperti yang biasa kita jumpa tak payahlah tengok sungai tu. So A, okay, nampak dah kan macam ni kita biasa jumpa. Okay, lepas tu dia kata luas segitiga ABC. Okay, so luas A, B, C 40. Okay, jarak terpendek. Okay, maksud jarak terpendek ni dia apa maksud jarak terpendek semua? Jarak daripada A pergi B C. Tapi bila dia kata dia nak terpendek, apa syarat dia supaya dia terpendek? Pakai formula jarak. Tapi terpendek tu, apa maksud dia? Sesarai. Yang berserenjang. Dia mesti serenjang. Dia mesti serenjang. 90 darjah. Sebab kalau buat macam ni ni jarak terpendek Okay, jarak terpendek. Dia mesti berserenjang 90 darjah. Kalau terpendek okay. Kalau buat jarak yang ni ke sini, dia still panjang. Kalau buat jarak sini-sini, dia still panjang. Yang paling pendek dia mesti yang serenjang 90 darjah. Okay, maksudnya okay, so kita nak ni lah kita nak jarak terpendek tu, so kita let dia sebagai H. Okay, so macam nak cari H ni? Diberi luas ada 40 kan? Okay. Siapa ada idea? Najla, ada idea tak? Macam mana nak cari H ni? Saya buat pakai formula jarak. Okay. So mula-mula cari jarak apa? Saya buat apa ni? Yang saya buat 11 tolak 3 dulu. 11 tolak 3? Saya buat macam ni. Jarak BC. Awak cari jarak BC. Okay, so kita cari jarak BC dulu. So jarak BC sama dengan berapa? Macam kuasa. Okay.
punca kuasa 11 tolak 3 kuasa 2. tambah Tambah negatif 3 tolak 8 kuasa 2. 3 tolak 8 kuasa 2. Okay, berapa jarak dia? Punca kuasa 185. Punca kuasa 185. Okay. Lepas tu buat formula segitiga. Lepas tu kita guna formula luas Kita gunakan formula luas ni. Kalau luas dalam koordinat geometri, kita biasanya guna yang ni kan, setengah setengah, lepas tu yang ni x1, y1 kan, s2, y2. Okay. Boleh juga kita guna luas segitiga yang setengah darab tapak darab tinggi kan? Tapak darab tinggi Okay, so ini kedua-dua ni adalah formula yang sama. Macam yelah, bukan formula yang sama tapi dia formula segitiga So kalau kita tahu jarak yang ini, jarak tapak ini kira tapak lah ni jarak tapak dia adalah 185. Okay, maksudnya nak cari luas dia, kita ada setengah darab H darab square root 185 kan? Sama dengan 40. Okay? Kita nak jarak yang tegak tu. Okay, so H sama dengan 5.882. 2 darab square root 185. 1088.12. Salah. Okay. Itu jawapannya 5.882. Saya salah apa ni? Bahagi. Saya ratakan. Cuba balik 2 dengan 185. 40 darab 2. So bahagi square root 185. Okay. 5.882. Okay. Okay, boleh faham jarak terpendek? Jarak terpendek ni dia boleh tanya dalam koordinat geometri, dia boleh tanya dalam vektor, dia boleh tanya dalam penyelesaian segitiga. Ada 3 topik yang dia boleh tanya jarak terpendek. Semuanya berbawa maksud serenjang. Garis tu mesti 90 darjah. Okay. Nombor 14. Titik-titik terletak di atas garis lurus yang berserenjang. Okay, serenjang lagi. Ini macam dah buat semalam ni. Ada Yasmin ada tak? Yasmin. Okay, Syuhada ada tak? Syuhada tak ada pula. Kenapa 26 je hari ni? Hari Jumaat, bukan hari Jumaat ni ke paling ramai free? Hari Selasa ramai orang tuition. Frina dia? Tadi dia lab. Tadi dia terlab. Sorry? Tak ada juga. Saya lah yang siapa nak jawab? Saya petik je nama dia. Punya buat bersamaan Hari Iskandar lah. Okay. Haris Iskandar. Ya, Nombor 14 titik-titik A 3K terletak atas garis lurus yang berserenjang. Okay. Ingat tak yang step kalau berserenjang ni macam mana? Nombor 14. Kalau berserenjang je dia mesti apa dia nak kata kalau berserenjang ni? Itu apa? Kecerunan dia. Apa dia? Satu Mhm. Adalah sambungan itu satu. Okay. Okay, so okay. Di kita ada satu garis lurus. Ni gambaran je lah saya tak tahu pun garis lurus tu macam mana. Okay, let's say lah A ni 3K. Okay, B ni K negatif 2.
Kita kalau jawab soalan kita cubalah gambarkan supaya kita nampak idea Kalau letak atas garis lurus. Okey, garis lurus ni dia berserenjang dengan garis ini. Okey, walaupun kita salah macam kita salah je lukis garis lurus ni tapi kita idea. Okey, so garis lurus ni adalah 2x tambah 8y tolak 1 Okey, macam mana dapatkan nilai K? Okay, so kalau serenjang mesti pakai kecurunan. So idea awak macam mana? Yang apa tu? Persamaan? Persamaan tu cari keturunan dia dulu. Okey. So 8y sama dengan negatif 2x tambah 1. So y sama dengan negatif 2/8x tambah 1/8 ni. Okey, jadi keturunan dia adalah Negatif 1/4. Okey, negatif 1/4. Okey, kalau keturunan ini M1 ini M1 negatif 1/4 maksudnya M2 adalah M2 kat mana? M2 yang kat sini. Okey, maksudnya M2 adalah M2 dia 4. Terbalikkan pecahan, tukar simbol. Okey, so dah ada keturunan, boleh tak cari K? Boleh. Okey. Macam mana? Cuba kalau pakai yang y tolak y1 sama dengan keturunan x1 tolak boleh ke? Ya, betul. Itulah yang kita kena pakai. Okey. So K tolak 3 kan? Y. Sorry, macam ni. K tolak negatif 2 per dengan 3 tolak K. Y2 tolak Y1 per dengan S2 tolak S1. So sama dengan, ini sama dengan 4. K tambah 2 sama dengan, darab sini 12 tolak 4K. Jadi 4K tambah K, 5K, 12 tolak 2, 10. K sama dengan 2. Okey. Boleh ni? Soalan 15. Okey, soalan 15. Darjah 5 menunjukkan kedudukan seekor laba-laba dan cicak di atas lantai dengan O ialah asalan. I dan J ialah vektor unit sepanjang sisi-sisi lantai. Okey. Laba-laba itu berada pada kedudukan 5I. Dan merangkak dengan halaju ni ini adalah spider Pada masa yang sama, cicak berada pada kedudukan ni cicak. Okey. Dengan halaju yang ini. Okay, jika cicak tersebut berjaya makan laba-laba tersebut, cari cicak pergi ke laba-laba. Masa yang diperlukan dalam saat untuk cicak tersebut makan laba-laba. 15 ni. Macam ni dia buat 5i tambah T, 2i tambah 3T sama 20i tambah tak. Ulang. 5i tambah T dalam senang cakap. 5i tambah T dalam kurungan 2i tambah 3J. Sekejap, dalam kurungan 2i tambah 3J. macam ni? Lepas tu? Sama dengan 20i tambah 15J tambah dengan T dalam kurungan PI tolak 2J. Apa? Dalam kurungan T, I tambah I tambah API tolak 2J. PI tolak 2J. Okey. Okey, 5I. Okey, so position dia tambah dengan T 2I tambah 3J. Dia punya filosofi. Ini laba-laba Okey, sama dengan untuk Z lah 20I, ini dia punya position. Betul sama macam kita punya drone tu. Kita darab dengan T sebab dia kan sentimeter per saat kan.
So kita nak cari jarak dia. Ni jarak dia, so kita jaraklah dengan T. Kan jarak sama dengan laju jarak masa, betul? Betul tak? Betul tak tu? Laju sama dengan jarak bahagi masa kan? Betul. Laju sama jarak bagi masa. So kalau jarak, laju jarak masa lah. Okay, betul lah dia pakai ni. Saya ni tinggi makin. Okay. So 5I untuk laba-laba. Okay, saya buat semula So laba-laba dia akan bertemu dengan lizard Okay, jadi laba-laba punya position adalah 5I. So jarak dia 5I kan? Okay, jarak dia 5I. Okay, lepas tu laju dia, laju dia ni kan 2I tambah 3J. Okay, so ni laju, darat dengan masa. Masa tu yang kita nak tahu tu, T. Sama dengan cicak pula, position dia 20I tambah 15J. Okay, lepas tu dia vektor paduan dengan dia punya laju So PI tolak 2J darat dengan masa dia Okay, so 5I tambah 2TI okay, tambah dengan 3TJ sama dengan okay, yang ini 20I tambah dengan P tu ni so tambah dengan okay, 20I tambah PTI okay, ni pula yang ni tambah 15J tolak dengan 2TJ. Okay, so kalau kita nak T ni kita bandingkan kiri dengan kanan So kalau I, JJ So kalau I dengan J, kalau I ni 5 tambah 2T akan sama dengan 20 tambah PT. Okay, untuk J pula 3T sama dengan 15 tolak 2T. Okay, boleh tak untuk J ni? Yang ini dengan ini. Okay, so daripada sini je kita dah boleh dapat T iaitu 5T sama dengan 15, T sama dengan 3. Okay tak? Faham. Tapi kalau saya tengok soalan drone ni balik, lain lah. Drone ni macam mana soalan ni? Drone ni diminta kali ganda laju. Tapi dia pakai vektor paduan juga kan? Tambah kan? Tapi dia tak darab dengan T Dia tak darab? Dengan masa. Tak ingat lah. Nanti saya tengok balik soalan dua tu. Nanti kita bezakan dengan ni. Saya pun tak tahu macam mana saya buat. Okay, laju agar dapat makan labah-labah itu. So kita gantikan je lah. Laju apa? Laju cicak Cicak ada laju. Laju cicak ini ni kan? Yes. Okay, so kita kena cari P ni apa? So kita dah dapat T. Masukkan T so 5 ini daripada sini saya ambil ini. Okay, ini 5 tambah 2 3 sama dengan 20 tambah P 3. 6 tambah 5 11. 20 tambah 3P jadi 3P sama dengan 11 tolak 20 negatif 9. P sama dengan negatif 3. Okay, jadi laju dia adalah negatif 3I
tolak 2J. Okey. Penuh soalan surat. Okey, nombor 6. Nombor 6 apa ni? Muammar boleh tak Muammar? Muammar boleh ke? Hello. Ada ke tak tu Muammar? Ayo. Tak dengar sangat Putus-putus Muammar. Tak tahu aku. Okey. Soalan ni diberi OA 3A, okey, OB 4B dan AQ ini kita tukar kepada pecahan. Per AB sama dengan 3/5, maksudnya AQ 3, AB 5. Jadi ini 2. Ungkapkan OQ dalam sebutan A dan B. Okay, so OQ. Kita nak liru mana? OAQ ataupun OBBQ. Okay, tak kisah mana-mana Okay, so A lah. Okay. So OA sama dengan 3A. 3A. Okay, AQ pula sama dengan AQ sama dengan 3 daripada sama dengan 3 daripada panjang 5AB tu. Okay, 3/5 AB. AB. Okay, jadi 3A tambah 3/5. Okay, AB. AB apa AB? AB sama dengan negatif 3A tambah 4B. Okay. So 3A tolak 339/5A tambah 4 kali 3, 12/5 B. Okay, jadi 3 tolak 9/5. 6/5A tambah 12/5 B. Okay, thank you. Okay, nombor 17. Rosti membeli 540 dawai besi untuk membakar tanahnya kepada 3 bahagian segi 4 tepat yang sama. Diberi luas 3 bahagian itu ialah A. Okay, luas dia semua A. 540 dawai besi ni maksudnya perimeter dia lah. So kita ada kat sini Y, kat sini Y, kat sini Y, panjang ini X, X, X. Maksudnya kita ada 6X tambah 4Y sama dengan 540. Dia punya ni pagar. So kita nak Y, Y dalam sebutan X, maksudnya kita nak Y. Y sama dengan 540 tolak 6X. Okay, per dengan 4. So 500 ini kalau tak kecil tak boleh, ini kecilkan juga. 135 tolak 6 per 3/2 Okay. A dalam sebutan X. Okay, kalau A maksudnya luas lah. Luas A sama dengan XY kan? Bukan 3X darab Y. Sorry. A sama dengan 3X darab Y Okay. Lepas tu dia nak dalam sebutan X je, Y tak nak. Jadinya kita kena gantikan 135 tolak 3/2X kat dalam persamaan. Okay, 135 darab 3 405X tolak dengan 3 kali 3 9/2X kuat
So ini adalah A. Okay, soalan lagi. Siapa ni? Adlin lah, Adlin. Adlin ada tak? Ya. Okay. Ada. Okay. Seterusnya, cari nilai X apabila luas A maksimum. Okay, apa yang dia nak ni? Luas A maksimum. Apa kena buat? Apa yang kita terfikir pasal maksimum? Oh, bezakan ke sama dengan Ya, betul? Minimum, maksimum, kita bezakan sama dengan kosong. Kan ini maksimum maksimum. Okay, dia maksimum. Dia dekat maksimum ini adalah dy per dx sama dengan kosong. Okay, so in case kita bukan dy per dx lah, tapi dA per dx kan, dia nak A maksimum kan? Bukannya y. Okay, so A sama dengan 405x tolak 9 per 2 x. Okay, jadi ini okay, d A per dx kita nak dapatkan sama dengan kosong Okay, beza kan Adli? 405 tolak 9x. Set 2 darab ke bawah kan? So cancel. 9 per 2 dia macam darab dengan 2x kan? So ini tinggal 9x je. So ini sama dengan kosong. So kita boleh lah dapat nilai x. Okay, thank you. So 405 sama dengan 9x, jadi x sama dengan 45. 45. Okay, so nilai x bila A tu maksimum, x tu 45 Okay. Nombor 18. Okay, diberi bahawa 5 kuasa X sama dengan P dan 5 kuasa Y sama dengan Q, ungkapkan dalam sebutan X dan Y. Okay, so dia kata P tu 5 kuasa X So log 25, P tu ada 5 kuasa X. Okay, darabkan 2 per dengan 5. Maksudnya 5 kuasa 2X tolak log 25. Apa ni? Ungkapkan dalam sebutan X dan Y. Jawapan dia ada X cikgu. Oh ya ke? Sebab saya ada tengok YouTube, dia kata soalan dia maybe error kat situ. 2x tolak 1. Oh, nak tukar indeks ni tukar jadi log. Boleh juga. 25 ni dia adalah 5 kuasa 2 kan? Maksudnya kalau kita buat macam ni, 2x log kita tukar di asas 5. So maksudnya 5 ni kuasa setengah kan? Betul tak? Punca kuasa kan? Betul tak tu? Ingat tak macam ni log setara tu. Kalau kita ada 4, 9. So punca kuasa dia setara dengan log 2, 3 kan. So kalau kita ada log 25, 5 dia setara dengan log 5 kuasa setengah Okay.
So tolak 5 log 5 kuasa setengah. Okay, so ini kita bawa ke depan 2x 1/2. So jadi log 55 ni 1 kan? Tolak dengan setengah bawa ke depan, log 55 ni adalah 1. So dia jadi x tolak setengah. Okay? Laju tak ini? Dekat bahagian sini okey tak? Ni. Nampak tak apa saya buat? Kuasa ni bawa ke depan. Lepas tu log 55 ni adalah 1. Kan? Ni setengah ni saya bawa ke depan. So log 55 tu 1. Okay? Okay. Nombor 19 dah bincang. Nombor ini pun dah bincang. Okay, nombor 21. Diberi dua peristiwa M dan N. Okay, tentukan sama ada peristiwa M dan peristiwa N adalah saling eksklusif. Okay, ini adalah kebarangkalian. Okay, kebarangkalian peristiwa M adalah 0.3. Kebarangkalian peristiwa N adalah 0.4. Okay, kebarangkalian kedua-duanya adalah 0.58. Okay, macam mana nak tahu dia saling eksklusif ke tak peristiwa ni? Saling eksklusif ni macam mana? Sama dengan kosong. Apa yang sama dengan kosong? Susah. Apa yang sama dengan kosong? Betul? Okay, boleh lah sama dengan kosong tu, tapi apa yang sama dengan kosong? Yang PM bersilang dengan N tu. Kemudian dia bersilang dengan N tu sama dengan kosong. Okay, saling eksklusif ni. M dengan N ni, M ni lain, N ni lain. Itulah nama eksklusif. Itulah maksud eksklusif. Dia tak bertindih. Dia eksklusif. Dia eksklusif. Dia tak bersilang. So bila ni dia tak bersilang, dia eksklusif. M adalah M, N adalah N, dia eksklusif. Jadi kebarangkalian dia bersilang tu kosong. Dia tak ada. Okay, jadi macam nak tahu dia eksklusif ke tak daripada pengiraan ni? Formula. Okay. Kalau kebarangkalian M ni 0.3, kebarangkalian ni 0.4, kalau misal kata dia ini kan tambah kan? Okay, kalau misal kata dia dapat nilai yang sama, maksudnya dia eksklusif. So ini adalah 0.58. Kebarangkalian N ni 0.3, kebarangkalian N ni 0.4. Jadi sepatutnya 0.7. Kebarangkalian 0.7 dia menunjukkan dia eksklusif. Tapi sekarang ni kebarangkalian kesatuan dia adalah 0.58. Maksudnya dia mesti bertindih. Dia mesti bertindih. Supaya total ni semua adalah 0.58 dia punya kesatuan dia. Faham tak? Faham. Seorang je yang faham, yang lain? Faham. Cikgu, Ya. boleh tak cikgu ulang balik? Boleh? Okay, so saling inklusif ni. Yalah, saya okey je ulang balik ni sebab saya dulu waktu saya ajar awak pun tak pernah terangkan ni pasal benda-benda ni. Saya cuma ajar macam nak kira kebarangkalian je kan. Okay. Okay, saling eksklusif kita ada tadi faham pasal eksklusif ni. Bila eksklusif dia je. Peristiwa M dengan peristiwa N ni tak sama. Contohnya macam kita ambil kad daripada kotak A, kad daripada kotak A, lepas tu kad daripada kotak B. Okay, kebarangkalian ambil daripada kotak A 0.3 contohnya, kemudian ambil kotak B 0.4. Dia berlainan, peristiwa yang berlainan. Okay, so dia tak bersilang. Dia tak bersilang. Ini akan sama yang kosong. Okay. Bila dia tak bersilang, maksudnya kebarangkalian M ni 0.3,
kebarangkalian N ni 0.4. Maksudnya kalaulah kita nak kira dia punya kesatuan, sepatutnya kita akan dapat 0.3 tambah 0.4. 0.7. Kalau dia punya kesatuan lah, peristiwa kebarangkalian peristiwa N terpilih dan kebarangkalian peristiwa N terpilih, so kita tambah je lah Okay, 0.7. Tapi sekarang ni soalan kata P union M union N ni adalah 0.58. Maksudnya dua peristiwa ni dia bertindih. Maksudnya dia bertindih. Sebab tak dapat sama. Tak dapat sama. Kalau dia sama 0.7, contohnya soalan dia kata ini adalah 0.7. Maksudnya memang betul dia saling eksklusif. So bila kita tambahkan nilai dia sama dengan nilai yang ini. Okay. So saya nak kata kalau saling eksklusif, okay. So kita sebenarnya ada formula ini. M union N ini sama dengan PM tambah PN tolak M bersilang dengan N. Ini 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 N, ini N. So yang ini adalah M bersilang dengan N, kan? Okay, kalau dia formula kesatuan, kita akan kira kebarangkalian M tambah dengan kebarangkalian N, kita kena tolak dengan persilangan dia. Sebabnya kita dah kira 2 kali persilangan ni, kat kuasa persilangan ni. Jadi kita kena tolak 1. Faham tak? Okay, kita mula kira ni. Ini satu kebarangkalian dia. Lepas tu kita tambah pula dengan lagi satu kebarangkalian. Kita tambah pula dengan lagi satu kebarangkalian yang ini. So dekat kawasan sini, kat kawasan bertindih ni, kita dah terkira 2 kali. Maksudnya kita kena tolak 1. Baru kita dapat kesatuan dia. Okay, so itu formula. Bila dia tak bersilang, ini memang tak ada. MN ni sama kosong. So ini adalah kosong. Jadi apa yang kita dapat adalah ini je. Kalau dia saling eksklusif, yang ini kosong. So tinggallah yang ini tambah ini. Kalau dia saling, so ini formula soalan kata 0.58. Okay, yang ini pula 0.3 tambah 0.4. Tengok tak sama pun. Tak sama kan? Maksudnya dia bukan saling eksklusif. Kalau dia saling eksklusif, ini adalah berapa tu? 0.7 tolak 0.58. Okay. 0.12. 0.12. Okay, kalau ada persilangan ni, persilangan dia adalah 0.12 kebarangkalian tu. Barulah dia dapat 0.58. Maksudnya dia wujud persilangan antara ni. So dia bukan saling eksklusif. Saling eksklusif dia tak bersilang. Okay? Okay, panjang cerita. Okay, sekarang ni tak bersandar. Okay, tak bersandar ni apa pula cerita dia? Okay, tak bersandar. Tak bersandar dia adalah ini. Kebarangkalian M bersilang dengan N, ini adalah M darab dengan N. Okay. Ini adalah tak bersandar. Kalau kita dapat sama, dia tak bersandar. Nak bagi contoh tapi takut contoh saya bagi salah. Okay, so kebarangkalian berapa? 0.3. Ini 0.4. 0.4.
0.3 darab 0.4. 102. Okay, 0.12. Okay, tadi kita dapat tadi kan? Ini adalah 0.12 kan? Okay, maksudnya dia tak bersandar sebab kebarangkalian ni kita dapat sama. Okay. Dia bersandar ni maksudnya macam contohnya kebarangkalian macam dia ambil peristiwa yang ni dulu, lepas tu dia ambil peristiwa lagi satu. Nanti saya bagi contoh contoh yang macam konkret ni, bersandar dengan tak bersandar ni saya cari soalan dia dulu. Kalau dia macam yang kalau kita ada ambil pen biru, lepas tu kita ambil pen ni dalam satu kotak. Kalau kita ambil pen merah, so dia 2 per 1, 2, 3, 4, 5, 25 kan. Okay, darab dengan kita nak ambil pen biru pula. Kita nak ambil pen biru, dia kebarangkalian pen biru ni dia bersandar dengan yang tadi tu, yang merah tu. Dia jadi 3 per 4. Macam tu lah. Ini adalah peristiwa bersandar. Ni adalah kebarangkalian bersandar. Okay, jadi kalau misalkan kata dia bersandar, peristiwa dia lain, ni kotak yang lain. So let's say ini 2, ini 2 kat sini. Okay, so dia jadi peristiwa ambil pen biru daripada kotak ni. Okay, let's say lah kita ada lagi, ini ada lagi. So ini adalah 3/5 darab dengan 2/4 kan? Betul tak? Dia lain kan? Okay, ini adalah contohnya ini 0.3. Okay, so kita ambil kebarangkalian yang ni tadi, MN ni. Okay, yang ini pula N 0.4. So bila kita darabkan, kita akan dapat peristiwa ni betul ke contoh saya bagi ni? Yang ini saya rasa dia akan lebih jelas kalau yang kita senaraikan ruang sampel tu lah. Senaraikan ruang sampel macam yang topik back mode tu. Kalau dia bersilang kan, kita ada set M, lepas tu kita ada set N kan. Lepas tu bila kita cari kebarangkalian ini sama dengan kebarangkalian yang ini. Macam tu. Itu bersandar dan tak bersandar. Saya rasa kalau kita pakai ini macam lagi jelas kot. Okay, so anyway kita fahamkan je pasal saling eksklusif. Yang ini, formula ini. Okay, yang mana ini sama dengan kosong. Okay, itu saling inklusif. Okay, kalau tak bersandar yang ini. Okay, so saling ada caratan apa saling inklusif ni? M union U kita tambah saling inklusif. Kalau dia saling inklusif kita tambah. Kalau dia tak bersandar kita darab. Ada tak cara nak ingat? Saling eksklusif tambah, tak bersandar darab. Tambah darab. Tak ada cara nak ingat. Cuba je lah ingat kat mungkin
Awak boleh ni kot D ni ke, D dengan D ni independent kan, so dia jadi darab tambah saling eksklusif. Mutually ada T. Mutually Ada T tambah. nanti ni lah kalau dia saling inklusif awak boleh tambah, kalau tak bersandar awak darab. Okey. Soalan seterusnya nombor 22. Dah pukul 10.40 lah. Ada lagi 3 soalan. Okey, Puan Rohana bercadang untuk beli nombor plat. Okey, ini senang lah. Nak susun je kan, 3171. Lepas tu 1 tak duduk. Dia perlu berada berasingan. Okey. So maksudnya dia tak nak duduk bersebelahan. Dia nak berada tak bersebelahan. Belahan. So cara dia semua cara tolak dengan tak bersebelahan belahan. So kita akan dapat dia berasingan. So semua cara. Okay, so kita ada 4 faktorial yang cara dia kan sebenarnya keseluruhan tu 4, 3, 2, 1 sama dengan berapa ni? 4 kali 3 kali 2. Okay. Ada 24 cara untuk semua duduk. Kalau nombor tu berlainan. Tapi sebabkan ada satu nombor yang sama, so dia bahagi dengan dia bahagi 2. 24 ni dia bahagi 2. Okay, ini kan 12. Yang ini bahagi 2 ni sebab ada ada 2 objek yang sama. Sorry, ada 2 objek yang sama. Okay, saya rasa ni silibus metrik. Tapi ambil je lah tahu. Okay. Kalau mesti kata ada 2 lagi objek yang sama, so dia bahagi dengan 4. Okay, yang ini pula, ini settle ini kalau dia buat semua cara. Ini semua cara. Okay, lepas tu semua tak bersebelahan. Semua cara tolak duduk bersebelahan. Tolak duduk bersebelahan. Okay, duduk bersebelahan, cara dia ini. Ini tahu kan macam mana kalau duduk bersebelah? Kita gabungkan. So ini satu, kita ada 4 tempat duduk. Sebabkan dia nak duduk bersebelahan, maksudnya kita gabungkan seat dia. Lepas tu dia ni melekat. Sama ada satu duduk di sini, satu duduk di sini, dia sama. Maksudnya dia ada satu cara je kat sini untuk dia duduk. Okey, dah pilih 2 nombor, tinggal lagi 2 nombor. Dah pilih 1 nombor, tinggal lagi 1 nombor. Okey, yang satu-satu tu boleh duduk sini. Dan dia boleh duduk sini. Dan dia pun boleh duduk kat sini. Maksudnya dia ada 3 tempat duduk. So ini adalah 6. Okey, jadi nak duduk berasingan, so cara dia duduk berasingan adalah semua cara tolak dengan dia duduk bersebelahan. Okay, 6. Okey, faham tak? Faham. Yang lain buat faham. DJ lu aja. Weh lah. Macam Ada. Okey, nombor 23. Mean skor 2 kelas pelajar menduduki satu ujian lisan ialah 73. Mean skor kelas melu dan kelas teratai masing-masing adalah okey. So kelas melu, kelas teratai. Okey, so mean dia 65.2, mean teratai 75.6. Okey.
So min untuk kedua-dua untuk semua ni adalah 73 Cari bilangan pelajar. Okey. So macam mana dia orang dapat min ni? Ni adalah hasil tambah X per dengan N kan? So dapatlah 65.2 Yang ni pula hasil tambah X per dengan N sama dengan 75.6. Okey, nak dapatkan min untuk untuk kedua-dua kelas ni, maksudnya dia kena tambahkan semua ni untuk melo dengan untuk teratai ni dibahagi dengan N untuk melo dengan N untuk teratai. Okey, so ini akan dapat 73. Okey. So saya nak kita bezakanlah N ni. Okay. So N ini M melo UT teratai. So ini pun masa dia tak nak padam. M melo N teratai. Okay. Hasil tambah untuk melo ni 65.2 M. Okay, ini adalah kenapa dia tak nak padam? 65.2 M. Okay, hasil tambah untuk teratai pula adalah dengan tambah dengan ini 75.6 T. Okay, faham tak yang ni? Dia nak apa ni? Melo kepada teratai. Maksudnya dia nak melo nisbah ni. Dia nak M per T lah. Okay, so 65.2 M tambah 75.6 T sama dengan 73 M tambah 73 T. 75.6 T tolak 73 T sama dengan 73 M tolak 65.2 M. 75.6 tolak 73. 2.6 T. 73 tolak 65.2. 2.8 M. Okay, so dia nak M per T. So 2.6 per 7.8 lah. Ini 2.6 per 7.3. Okay, 1 per 3. So M nisbah T sama dengan 1 nisbah 3. Okay. Nombor 24. Soalan kebarangkalian ni. Akif ingin membeli 2 ekor ikan emas daripada sebuah kedai peliharaan haiwan untuk menambah bilangan ikan di dalam akuarium di rumahnya. Ini kan dia tak kita tukar setting. Di dalam kedai haiwan peliharaan itu didapati bahawa dalam tangki ikan tersebut terdapat 9 ekor betina, 8 ekor jantan. So 9 tambah 8, 17 ekor. Okay, dia nak 2 ekor. Cari kebarangkalian bahawa kedua-duanya mempunyai jantina yang sama. Okay, so betina tambah dengan atau sama ada betina-betina atau jantan-jantan. Atau tu tambahlah. So betina dengan betina apa ni? 9 per 17 darab dengan 8 per 16. Okey, atau jantan pula 8 per dengan 17. Jantan lagi satu dia dah keluar 16. Okey, ini. Yang lain semua okey? Okay. Okey, 8 per 17.
kedua-duanya ikan betina. Baik, dah kira kan? 9/17 darat 8/16 je lah. 9/34. 9/24. Okey. 25. Ya Allah, apa benda ni? Formula ubah rawat diskrit X mempunyai taburan kebarangkalian seperti yang berikut. Diskrit oh dia binomial lah ni. So kalau binomial dia patutnya ini kan formula dia. Sama dengan NCR P kuasa R Q N tolak R. Okay, tapi dia kat sini dia macam dah siap-siap formula, dah siap-siap lah masukkan nilai N, P dan Q tu. Jadi dia ada formula yang lain. So kat sini N kita ada 4 je. So, 0 hingga 4 kan. N kita ada 4. Kalau misal kata untuk 0, 1, 2, 3 ini adalah fungsi dia. Kalau untuk X sama dengan 4 ini adalah fungsi dia. Okay. Jadi dia suruh tentukan nilai K. Okay, apa yang kita tahu pasal taburan binomial ni, hasil tambah untuk semua kebarangkalian ni kita akan dapat 1. Okay. So P X sama dengan 0 tambah P X sama dengan 1 sampailah P X sama dengan 4 tu ini hasil tambah dia 1. Okay. Jadi kalau untuk P X sama 0 kita kena pakai yang ini. So K X 0 0 tolak 4 negatif 4 tambah dengan X1 K X1 1 tolak 4 negatif 3 tambah dengan untuk X2 K 2 tolak 4 negatif 2 untuk 3 pula K 3 tolak 4 negatif 1 untuk X sama 4 kita kena pakai 2K so 2K je sama dengan 1. So ini modulus ni positifkan nilai negatif so 4K tolak 3K tolak 2K tolak K tambah 2K sama dengan 1. Kira kenapa tolak? Sebab aduh tambah sorry tambah okay, sebab dia ini kan ini adalah 4K kan, ini adalah 3K, ini 2K, ini K. Okay, so 11K tambah semua 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 tambah 2. Okay, 12K sama dengan 1, K sama dengan 1/12. Okay, cari nilai min bagi taburan kebarangkalian berikut. Okay, min sama dengan N P N 4 P apa? Dia tak cakap apa? skema kata error. Kerja nak apa? Skema kata error. Ada salah. Ada. Okay, sekejap kita try dulu. P kita nak ini kita try. X sama dengan 0 sama dengan kita kalau P kita ambil yang paling maksimum lah 4. So X sama dengan 4 C 4 P kuasa 4 Q 0 sama dengan 2K. Okay, K kita dah tahu 1/12 kan? 4C4 ni 1 kan? Okay, ini 1, ini 1. So P kuasa 4 sama dengan K 1/12. Okay, so P kuasa 4 sama dengan 2/12 1/6. Punca kuasa 4. Betul tak? 0.639 6389.
betul je. 0.6389. Saudara, Dah cikgu. apa dia? Dah sihat cikgu. Dapat extra mark ni. Apa extra? Ada 0.2556. Okay, mungkin dia kata error sebab tak sama kot mean dia. Kalau kita guna X ni kosong yang lain. Kan, cuba try. Kalau X kosong pula, P X sama dengan kosong sama dengan 4C kosong, P kuasa kosong, P2 kuasa 4 sama dengan K 1/12. Oh tapi, betul, 1/12 X kosong kan? Negatif 4. Cuba je. Q kuasa 4, ini 1 kan? 4/12. 1/3. So Q sama dengan punca kuasa 4 1/3. 0.75. Kan betul? Tak sama? Patutnya P tambah Q akan dapat 1 kan? Mungkin sebab tu kot dia kata error. Okay lah, saya pun tak tahu. Okay, tapi adalah idea kalau lah keluar soalan macam ni, so tahulah apa nak buat. Kita cari P tu daripada formula. Macam mana kita ambil X tu yang paling maksimum ataupun X tu yang paling minimum supaya boleh dapat nilai P. Okay, so itu je. Ya Allah, siapa bersebelas hari ni? Memikirkan soalan lagi. Wah. Cikgu. Apa tu? Ya? Budak yik ke? Ha? Budak yik ke? Budak-budak yik yang jawab soalan ni? Tak apa, lagi teruk budak ni, negeri 9. Teruk yik.